Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPG Kampus Tawau bersama menggenggam dunia. Sekalung penghargaan dan terima kasih buat yang dihormati Puan Fazliatun, rakan-rakan seperjuangan dan seterusnya hadirin hadirat yang sudi datang untuk menyaksikan perkongsian kami pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, komunikasi. Komunikasi merujuk kepada satu kaedah untuk bertukar-tukar maklumat di antara individu yang lain. Seperti yang kita tahu, komunikasi ini adalah satu perkara yang sering kita lakukan dalam kehidupan seharian dan yang menjadi satu perkara yang wajib. Semua orang mampu berkomunikasi. Sebagai contoh, bagi orang yang berkeupayaan untuk berkomunikasi secara lisan, mereka dapat mengeluarkan segala isi ataupun maklumat serta pengetahuan melalui proses pembunyian lambang serta bunyi. Manakala bagi orang yang tidak berkeupayaan ataupun mengalami kecacatan, mampu berkomunikasi menggunakan lambang, bentuk ataupun pergerakan. Jadi di sini jelaslah bahawa semua orang mampu berkomunikasi. Namun apa yang kita lihat daripada proses komunikasi tersebut adalah keberkesanan dalam menyampaikan maklumat. Adakah maklumat tersebut dapat diterima ataupun tidak oleh pendengar? Baiklah, menelusuri zaman yang semakin jauh ke hadapan menyebabkan kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu pada masa kini semakin tercemar kerana terdapat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ketika berkomunikasi. Dapat kita lihat isu yang hangat diperkatakan, iaitu isu pemilihan bahasa semasa berkomunikasi dalam kalangan remaja. Terdapat segelintir remaja yang kurang beradab dalam menggunakan bahasa, tidak kira dengan orang yang muda ataupun orang yang lebih tua. Aiman, kamu tidak mahu ikut nenek pergi ke rumah Mak Long? Aiman tak naklah, Nek. Nanti Aiman pisang. Lebih baik Aiman bermain bersama Haziq di rumah. Hah? Pisang? Apa maksudnya tu? Nenek tak faham apa tu pisang. Berdasarkan video tersebut, dapat dilihat bahawa Nenek Aiman tidak memahami perkataan pisang. Hal ini kerana perkataan tersebut adalah bahasa Selangor. Bahasa Selangor ialah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan ungkapan-ungkapan yang tidak dianggap standard dalam bahasa ataupun dialek. Bahasa Selangor ini sering digunakan untuk mengenal pasti seorang rakan. Dan walaupun bahasa Selangor mungkin biasa di kalangan orang muda, tetapi ia juga digunakan oleh semua peringkat umur dan kumpulan sosial. Mereka tidak menjaga tata tertib dalam pertuturan yang menyebabkan keberkesanan sesuatu komunikasi itu berkurang. Selain daripada itu, penggunaan bahasa Selangor yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja sehingga menyebabkan keberkesanan komunikasi itu berkurang. Hei orang tua, jangan nak sibuk hal orang lah. Maaf nak, niat Pak Cik cuma mahu menegur, bukan hendak marah. Kejadian seperti ini sering berlaku, terutamanya antara orang muda atau remaja dengan orang yang lebih berusia. Hal ini kerana pada peringkat umur tersebut, remaja suka memberontak dan sukar untuk menerima teguran orang lain. Oleh itu, terjadinya perselisihan faham dan golongan yang lebih berusia menjadi kecil hati dengan sikap mereka. Oleh hal yang demikian, perkara ini perlulah dibendung sebelum ia menjadi seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Jelas terlihat bahawa isu-isu tersebut perlulah diberi perhatian yang lebih agar generasi muda pada masa kini lebih bijak dalam menggunakan bahasa dan memilih perkataan yang ingin diucapkan. Selalunya perkataan yang kasar didengari ataupun
perkataan kesat, kata-kata kesat ini diucapkan kerana berlakunya gangguan emosi yang dihadapi oleh penutur. Contohnya, apabila penutur berasa marah, orang yang marah ini sukar untuk mengawal emosi mereka sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Kesan daripada situasi ini boleh mengakibatkan konflik yang serius di antara penutur dan juga pendengar, kerana lidah itu lebih tajam daripada mata pedang. Konflik yang berlaku menyebabkan seseorang itu memberikan sikap menolak dalam untuk berkomunikasi dan komunikasi yang ingin dicapai tidak dapat dijalankan. Selain daripada itu, seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan remaja yang semakin meluas. Tahukah kamu bahawa bahasa Selangor ini adalah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan ungkapan-ungkapan yang tidak dianggap sebagai standard dalam dialek ataupun bahasa. Baiklah, tidak semua orang faham bahasa Selangor yang remaja gunakan, terutamanya orang yang lebih tua. Hal ini menyebabkan maklum balas yang diberikan tidak dapat diberikan maklum balas terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Golongan-golongan yang sudah berusia ini selalunya tidak terlalu mengambil tahu tentang perkembangan semasa dan mereka menggunakan bahasa Melayu standard ataupun bahasa dialek yang mereka gunakan mengikut negeri atau daerah yang berbeza. Seperti yang kita tahu, maklum balas membantu dalam menyelesaikan masalah, mengelakkan kekeliruan dan wujudkan ruang atau peluang untuk berkomunikasi dengan lebih lanjut. Jika penerima memberi maklum balas kepada penghantar, maka nampak dengan jelas bahawa maklumat yang disampaikan itu difahami oleh penerima. Kesimpulannya, jelaslah bahawa keberkesanan komunikasi itu boleh terhalang jika generasi muda pada masa kini tidak memperbetulkan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Banyak gangguan yang akan datang lalu menyebabkan komunikasi antara remaja dengan masyarakat lain tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh itu, semua pihak, terutamanya ibu bapa dan juga guru, perlulah mendidik remaja pada masa kini untuk menggunakan bahasa yang betul sejak kecil lagi. Di samping itu, kita juga dapat memartabatkan bahasa Melayu ke pesada dunia. Tidaklah bahasa Melayu ini menjadi satu bahasa yang tidak diangkat darjatnya dalam kalangan masyarakat. Slogan bahasa jiwa bangsa perlulah disematkan di dalam hati, tidak kiralah apa jua bangsa dan agama kita. Kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan membawa maksud yang baik. Jangan biarkan usaha-usaha pihak kerajaan dan juga jabatan bahasa untuk menjaga kedaulatan bahasa Melayu ini bagai curah garam ke laut. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Maka berakhirlah sudah perkongsian saya pada hari ini. Pertama, seseorang individu itu tidak akan dapat menyampaikan maklumat dengan jelas sehingga perkara penting yang hendak disampaikan tidak dapat diterima oleh pendengar. Selain daripada itu, akibat daripada penggunaan bahasa Selangor, orang lain tidak dapat memahami apa yang dikatakan dan boleh menyebabkan kesalahan dalam menyampaikan maklumat. Seterusnya, masyarakat akan memandang serong kerana seseorang individu itu tidak dapat mengawal emosinya ketika berkomunikasi. Dalam masa yang sama, rakan-rakan sekeliling juga akan menjauh kerana sikap individu yang suka mengguris hati mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Akhir sekali, perkara tersebut dapat menyukarkan individu lain untuk berkomunikasi dengan kita. Kesimpulannya, seorang remaja itu perlulah tahu cara berkomunikasi yang betul. Mereka perlulah
menyusun ayat dengan tepat agar tidak tersalah menyampaikan maklumat, kerana orang yang lebih berusia cepat terkesan dengan kata-kata.